dikekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam penuh ceria. Assalamualaikum penonton wanita hari ini. Seceria hari dan juga baju kita hari ini. Apa khabar anda di rumah? Baik, Alhamdulillah. Masih tenang-tenang, macam tak sabar nak tengok wanita hari ini. Kita sebenarnya bukan apa. Kesinambungan daripada topik semalam. Sambal. Cili kan? Sambal. Awak kalah kan semalam. Ini cili merah. Ini kita cili semalam hijau. jangan bawa hari ini. Okey, kami harapkan pakaian kami seceria pakaian kami ini juga dapat menceriakan hari anda pada hari ini. Penonton-penonton yang terus setia bersama dengan kami, yang menonton kami secara langsung di Kaca TV di TV3, di Facebook WCI TV3 dan juga secara langsung di Tonton HD. Nampak tak berapa kali saya ulang ayat setia tu? Betul. Maksudnya apa? Setia ke dikorbankan. Awak jangan. Salah. Lagu lirik pun salah. Diorang dah singalong kat rumah tu. Okey, dan apa pun mungkin kita boleh sentuh sikitlah berkenaan dengan keadaan semasa. Cuaca alhamdulillah tadi sepanjang perjalanan okey, tapi kita tak nak lupakan jugalah antara saudara-saudara kita, rakan-rakan kita yang mungkin terjejas kerana banjir di setengah negeri. Mungkin kalau hari ini kalau melihat kepada perkongsian di Dada Akhbar, banjir mangsa berlindung di PPS di Pasir Mas. Pasir Mas menurun 3,260 orang. Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat daripada apa yang dikongsikan ketika ini, mangsa banjir telah pun ataupun situasi banjir dah pun semakin pulih. Yang mana seramai 3,260 mangsa yang berlindung di PPS, ada yang telah pun kembali ke rumah masing-masing dan sebagainya. Ini kami nak kongsikan kepada anda penonton lah. Ini peringatan, kita ingatkan diri kita dan juga anda penonton. Kadang-kadang kita lihat cuaca yang tenang ini, namun apa yang paling penting sekali di waktu musim monsun ini, persediaan diri itu haruslah dititik beratkan. Kita kena sentiasa bersiap siaga tentang apa saja yang mendatang. Pastikan sentiasa sediakan beg kecemasan dan kalau ada ahli keluarga yang mungkin mengalami masalah-masalah kesakitan dan sebagainya, pastikan ubatan-ubatan mereka dah diletakkan dalam plastik. Ada anak kecil, pastikan susu, lampin pakai buang dan peralatan yang penting tu dah diketepikan supaya kalau berlakunya apa-apa kita boleh bawa diri kita, bukan diri kita saja, juga dengan barangan yang diperlukan ini. Itu penting. Selain daripada kita melihat ataupun menonton program Wanita Hari ini, kita juga kena cakna dengan portal-portal yang mana berkongsi berkenaan dengan cuaca dan sebagainya. Antaranya Met Malaysia. Boleh ikuti teruslah kan, dan juga kita dapatkan maklumat lebih lanjut. Ya, laman sawang rasmi Met Malaysia. Okey, kami nak kongsikan sesuatu kepada anda hari ini tentang topik kita kerana anda adalah penonton-penonton yang terus setia kekal bersama kami sepanjang hari di Wanita Hari ini. Jadi disebabkan oleh anda setia pada hari ini, kami nak kongsikan, nak bawakan sesuatu yang istimewa untuk anda penonton-penonton Wanita Hari ini. Jauh daripada seberang, kita bawakan. Kita nak bawakan Panji Sakti. Dengan lagunya? Dengan lagunya Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja. Silakan Panji.
semesta, jiwaku sekuntum bunga kemboja, dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya sebagai cinta. Jiwaku sekuntum bunga kemboja. Dia lirik dan lagunya, alunan yang dibawakan oleh Panji sampai ke jiwa, sampai menangis kawan saya. Amin. Panji sedapnya. Saya tiba-tiba jatuh cinta dengan lagu ni. Banyak kita Dia membawa kita bersama dengan lagu tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah antara lagu yang sangat hit pada tahun 2017 kan Panji kan? 2016-2017. Ya, 2016-2017. Tapi sebenarnya boleh tak saya kongsikan sedikit kepada anda, mungkin dah biasa mendengar lagu-lagu Panji tapi mungkin tak berapa inilah orangnya. Jarang keluar di kaca TV tapi inilah orangnya, yang mana sebenarnya Panji ni sebelum ni ada kumpulan band namanya Syurga, betul? Syurga. Syurga. Dan Panji juga merupakan pencipta lagu Lelaki Seperti Aku dan juga Jangan Nakal. Alif Sata. Kalau dan juga Sayang. Sayang. Jangan ganggu pacarku. Jangan ganggu, banyak Semua lagu kegemaran tu. Okey. Dan bagaimana agaknya perkembangan, kita nak tahu perkembangan Panji ketika ini. Saya masih menulis lagu. Pekerjaan saya memang menulis lagu. Kalau menyanyi, urusan menyanyi saya memang baru-baru aja. Mungkin start 2017. Start nyanyi solo. Sebelum ni dengan band lah kan. Dengan Syurga. Panji, mungkin boleh kongsikan sikit lah kenapa gitar ni namanya Amira? Dia harus perempuan. Oh, dia harus perempuan. Kenapa tu? Saya punya 4 gitar dan semuanya nama perempuan. Okey. Ada Amira, ini Amira. Amira binti Mukti Kurniawan. Ada bintinya. Ada bintinya. Kenapa ada bintinya? Uniknya. Memang dia berasal dari Ami dan Kurniawan. Dari Mukti Kurniawan. Terus ada Siti. Inilah dia. Siti. Ada yang terbaru Martini. Martini binti Kitara. Ada lagi Zakia binti Ahmad Muzaki. Memang belum ada lagi ya? Belum ada lagi. Belum lagi. Boleh dah lepas ni. Okey. Kalau ada gitar baru boleh. Boleh ya? Okey. Boleh hadiahkan Panji satu gitar lah. Beli di Malaysia tapi. Beli di Malaysia. Ya kan? Okey. Panji, kalau kita bercakap tentang karya-karya dan juga naskah-naskah Panji ni, setiap daripada naskah ni memang sangat-sangat berharga kerana dia memang akan memberi ataupun meninggalkan kesan kepada orang yang mendengarnya. Baik-baik liriknya yang sangat puitis dengan nada ataupun gaya penyampaian yang sangat-sangat memberikan orang kata impact kepada pendengarnya. Jadi mungkin peminat nak tahu jugalah, dah pun mula menyanyi pada tahun 2017 secara solo. Selepas ni ada tak sebenarnya mungkin nak kumpulkan ataupun nak memberi hadiah kepada peminat-peminat di Malaysia pula? Alhamdulillah. Jadi selain buat reunion dengan kawan-kawan di sini, saya akan melakukan persembahan nanti di AB Studio Talim Jaya. 9 hari bulan. InsyaAllah. Desember ini. Kalau mau infonya mungkin bisa follow Instagram Panji. Apa Instagram Panji? Panji_Sakti. Panji_Sakti. Okey. Dan mungkin Panji ada ucapan untuk peminat-peminat di Malaysia khususnya? Semoga berkenan apa yang saya sampaikan nanti. Gitu. Jadi karena lagu-lagu saya yang dulu sangat berlainan dengan yang sekarang. It's very Panji. Now it's very Panji. Panji, ada tak lagu terbaru yang akan disampaikan nanti? Ada? Ada beberapa. Ini surprise ke? Ataupun? Ada yang belum di-record tapi saya akan persembahkan untuk sahabat-sahabat di Malaysia. Okey. Di hujung ini mungkin ada penyanyi di Malaysia ini yang mungkin Panji teringin nak berduet bersama. Siapa? Ada. Siapa? Mungkin bukan duet tapi saya ingin lagu saya dinyanyikan oleh beliau. Kolaborasinya? Mungkin dengan Amira Osman saya mau. Amira Osman. Kenapa tu Panji?
Dia punya... Dia punya warna vokal. Oh, dan warna Anwar Zain, vokal. saya mau. Okey, Amira Tak Osman sangat, ataupun tak sangat. Anwar Zain. Okey. InsyaAllah. Okey, sebenarnya kan Panji, peminat-peminat Panji bila tahu Panji nak datang ke Wanita Hari Ini, mereka dah request lagu. Dia kata, janganlah bagi satu nyanyi satu lagu. Pun tak nyanyi 2 lagu. Tapi sebelum nak persilakan Panji untuk nyanyi lagu seterusnya, yang juga antara lagu hit Panji. Tapi Panji mungkin ada pesanan-pesanan yang nak dikongsikan kepada penonton-penonton Wanita Hari Ini, Panji. Mungkin buat teman-teman yang suka menulis lagu ya. Jadi terutama yang muda-muda. Jadi lagu bikinan Anda tidak harus jadi lagu yang penting. Tapi yang penting teruslah menulis lagu. Okey, lagu anda mungkin tak akan jadi yang penting, tapi teruslah menulis lagu. Teruskan berkarya. Wah, itu satu pesanan yang sangat besar saya kira. Dan bagi anda peminat-peminat Panji nak terus mengikuti perkembangan terkini daripada Panji, jangan lupa untuk terus follow Instagram Panji_Sakti. Okey, kita nak terus bersama Panji, tapi sebelum tu Fiza, kita nak wawarkan berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini, iaitu sepi. Ada kena-mengena juga dengan lagu yang akan dibawakan oleh Panji. Tapi kita harapkan anda semua tak kesepian kerana anda akan terus ditemani kami di Wanita Hari Ini dan juga bersama dengan Panji Sakti. Tajuk lagunya yang akan dikongsikan? Judulnya Panji. Kepada Nur. Kepada Nur. Kenapa bukan kepada Siti atau Mima? Belum lagi. Nanti. Okey, kita persembahkan kepada anda, kepada Nur. Dan bagi anda yang nak kongsikan kepada kami tentang topik sepi ni, pastikan terus bersama kami di Facebook dan juga Instagram WHITV3 Panji. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Selamat Panji. maju jaya. Teruskan kepada Nur. Silakan. Seperti burung yang sedang membuat sarang dari rumput dan ilalang, ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu adalah perjalanan mengurai waktu, menjelma pertemuan demi pertemuan. Catatannya tertulis di langit malam, di telaga dan di ujung daun itu. Rindu mengakal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu mengakal menyebut namamu berulang-ulang. Rindu mengakal menyebut namamu berulang-ulang. Wanita Hari Ini. Emosi adalah satu perasaan yang amat kuat dalam diri setiap insan. Pelbagai emosi gembira, sedih, marah maupun kesepian pasti wujud di dalam diri individu itu secara tidak langsung ataupun tidak. Salah satu yang sering tidak diambil endah maupun diabaikan adalah perasaan sepi atau kesunyian. Ada di antaranya yang terasa sepi dan sunyi kerana mereka bersendirian, namun begitu, ada juga yang berperasaan begitu walaupun mereka dikelilingi rakan taulan maupun ahli keluarga. Mengikut kajian yang dilakukan,
Bagi mereka yang lebih cenderung dengan sikap suka menyendiri, ia dikatakan berisiko untuk menghidapi penyakit mental berbanding mereka yang mempunyai hubungan sosial yang lebih baik dengan yang lain. Rata-rata di Malaysia, terutamanya golongan warga emas, ramai juga di antara yang menghadapi sindrom kesunyian apabila kehilangan insan yang tercinta. Mengikut statistik, 23% atau 538,000 daripada 2.4 juta warga emas mengalami sindrom kesunyian apabila seseorang itu berasa sunyi dan sedih jika ditinggalkan bersendirian. Tidak kurang perasaan kosong sepi ini dialami oleh segelintir individu lelaki mahupun wanita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan permasalahan hidup. Sunyi ternyata mampu membentuk kepribadian seseorang itu untuk bersikap negatif tanpa disedari dan mula bertindak di luar kawalan yang akan menjerumuskan seseorang kepada depresi. Ada kalanya ia juga terjadi dalam perhubungan rumah tangga. Apakah sebenarnya punca keadaan sebegini terjadi dan apakah jalan keluar dari kemelut kesepian ini? Itu dia, bagaimana untuk terus bangkit daripada kemelut kesepian. Dan kalau kita cakap tentang sepi ni, Fatin, ada orang yang dia sebenarnya dikelilingi oleh rakan-rakan yang ramai ataupun berada dalam keluarga yang meriah dan sebagainya, tapi kadang-kadang dia masih rasa lonely, sepi. Sebab kebiasaannya ada orang merasakan bahawa kalau sepi itu seringkali dikaitkan dengan orang yang keseorangan, orang yang bujang dan sebagainya. Namun hakikatnya ini kita nak bincangkan, ada dalam kalangan anda yang mungkin masih lagi merasa kesepian walaupun anda dikelilingi oleh rakan-rakan dan juga ahli keluarga yang ramai. Persepsi masyarakat kita, dia belum berkahwin, dia sepi. Ada juga dalam rumah tangga, walaupun dia ada anak, ada suami, namun jiwanya juga sepi. Dan mungkin ada juga dalam kalangan anak-anak kita yang mungkin kurang kasih sayang ataupun kurang keluar dan sebagainya untuk bersosial. Sepi juga jiwanya. Dan hari ini kita nak bantu untuk kita sama-sama terhindar daripada masalah kesepian ini. Kita nak bawakan anda dua tetamu kita di studio yang mungkin boleh membantu kita berkenaan dengan topik ini. Dan bersama kita tidak lain dan tidak bukan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, perunding motivasi kita hari ini. Doktor, sihat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Fatin. Dan juga kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Izzati Saidun, pakar perunding geriatrik Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Geriatrik. Okey. Sihat, Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan kalau kita cakap tentang geriatrik dan juga motivasinya, ini kita nak kongsikan sudut pandang daripada kedua pakar kita ini. Bukan saja dalam kalangan kita yang masih lagi muda sehingga ke peringkat dewasa, tapi juga bagi kalangan warga emas yang mungkin memerlukan perhatian dan juga sokongan kita daripada mengelakkan mereka daripada mengalami masalah kesepian. Mungkin kita buka gelanggang perbincangan kita ini bersama dengan Dr. Tengku dululah. Boleh, Doktor? Boleh, Prof? Boleh. Okey. Kalau kita cakap tentang sepi ni, kita selalu sebut tentang perkataan sepi. Orang putih kata apa? Lonely. Okey, tetapi kebiasaannya stigma masyarakat melihat individu-individu yang seorang, tak ada pasangan, tak ada kekasih, tak ada anak dan sebagainya, mereka akan dilihat sebagai orang yang kesepian. Namun hakikatnya ada juga kategori mereka yang dilihat bahagia dari segi luaran, namun mereka ini yang sebenarnya kesepian dan juga kesunyian. Baik. Kalau tanya saya, sepi ni dia disebabkan oleh adanya dalam jiwa ni bilik-bilik emosi yang tidak terisi. Okey, kosong. Kan. Contohnya ada orang dia rasa sepi disebabkan dia tidak diberikan perhatian. Kan, anak yang tak diberi perhatian, dia rasa sepi. Kenapa asyik orang lain diberi perhatian oleh ibu ayah, tapi kenapa tidak dia? Dia rasa sepi. Ada orang dia rasa sepi disebabkan kurangnya kasih sayang. Kan, kasih sayang tak diberikan walaupun hidup ada pasangan, tetapi dia tidak dapat rasakan kasih sayang itu. Maka secara tidak langsung dia rasa sepi. Sebab tu tadi di luar tadi saya bersembang, saya baru saja minggu lepas jumpa seorang yang usianya dah pun hampir 70 tahun, masih ada isteri dan dia kata dia rasa sunyi. Disebabkan dia tidak mendapat kasih sayang, sentuhan daripada isteri dia. Dia kata bukan about sex, tetapi tentang belayan mesra, perhatian. Dan ada mungkin juga mereka rasa sepi disebabkan oleh tuntutan batiniah yang tidak kesampaian. Tetapi tidak pernah ada komunikasi
antara suami dan isteri, maka berlakunya sesuatu yang tidak terisi. Jadi banyak perkara yang berlaku yang menyebabkan berlakunya kesunyian disebabkan tidak pernah nak meluahkan, tidak pernah nak bercerita, malu, takut dan sebagainya, maka berlakulah, dilaluilah fasa-fasa hidup dia dengan menerima apa yang berlaku dan akhirnya dia sepi. Okey, baik. Dan kejap lagi kita nak tanya kepada doktor bagaimana untuk kita melihat ataupun kita nak kenal pasti orang di sekeliling kita mempunyai masalah kesepian ataupun mereka ini sunyi. Sebelum tu nak tanya awak sepi ke tak? Kadang-kadang sepi, kadang-kadang okey. Oh, okey. Okey. Dan saya nak berbalik kepada Profesor Izzati. Mungkin juga kalau tadi doktor dah sentuh berkenaan dengan secara umumnya yang mana kesepian ini mungkin boleh berlaku pada setiap individu. Tapi saya nak tanya bagaimana agaknya keadaan ketika ini yang mana melibatkan warga emas. Kalau sebelum ini mungkin mereka tinggal dengan keluarga besar dalam rumah yang besar. Bila anak-anak dah membesar, dah berkeluarga, mereka tinggal berdua. Dan adakah keadaan ini kritikal ataupun mereka memang betul-betul terkesan disebabkan masalah kesepian ini? Untuk warga emas, kalau bercakap pasal warga emas, pasal sepi tu memang quite a common thing to happen lah. Especially selalunya perubahan. Transaksi kata anak-anak keluar. Kadang-kadang anak-anak keluar, dia sendiri tak sempat anak-anak keluar, berubah kerjaya, berpencin. Semua ni akan menyebabkan perubahan yang mendadak dalam masa yang singkat. So, bila kita berkerjaya, tak semestinya berkerjaya itu pasal financial, but we have friends, kan kita ada kawan, jadi kita ada benda nak buat, ada benda nak bincang. Selalu sibuk kan? Selalu sibuk, ada plan ni, ada plan tu. Tapi bila kita pencin terus, bangun pagi nak buat apa ni? Kosong So itulah sepi atau kosongan. Itu baru mula dengan kerjaya. Betul anak perlahan-lahan berubah. Anak pun dah ada keluarga sendiri, dah tak macam biasa. Kita tak perlu nak rancang. Macam saya kan emak, minggu ni anak ada ni, minggu ni ada tu, minggu ni. Sekarang ni semua pun dah berubah. So perlahan-lahan benda tu akan hadirlah. Sepi tu akan hadir. Okey. Ini kita melihat di sini adalah proses ataupun perubahan kitaran kehidupan yang harus kita adaptasi dalam kehidupan kita, bahawa yang tua akan muda, yang kecil akan dewasa dan sebagainya, yang hidup juga akan pergi meninggalkan kita. Dan di sini yang akan adanya ruang-ruang kosong seperti yang dikatakan oleh doktor tadi. Kalau kita tak boleh mengadaptasi kepada situasi ini, sepi ini akan berlanjutan. Sebelum kita nak tanyakan soalan seterusnya kepada doktor dan juga Prof, ini komen daripada penonton-penonton di Facebook. Daripada Michelle Lim, dia kata, Prof dan juga doktor, sunyi memang sangat memerlukan seseorang, lebih-lebih lagi kita mempunyai masalah dalam keluarga. Tak kiralah adik-beradik, saudara mara, perlukan suara untuk meluah. Kadang-kala keluarga tak support bila kita rasa sunyi, pasti mereka berkata kita ni ada masalah seperti masalah mental. Okey, ini betul. Saya kira ini yang nak dikongsikan. Kadang-kadang kita sebagai seorang individu, kita tak nak meluahkan perasaan. Satu, sebab tak nak ada pandangan skeptikal seperti ini. Nombor dua, kita tak nak membebankan orang lain terhadap masalah kita. Jadi di sebalik kesepian itu kita memilih untuk keseorangan. Dan kadang-kadang kita ada ruang untuk bersama dengan orang lain, tapi kita yang pilih macam tak naklah jumpa orang, tak naklah keluar bersosial, tak naklah jumpa adik-beradik, nak duduk dalam bilik seorang-seorang. Sabtu, Ahad, Isnin pergi kerja macam biasa. Tetapi kalau kita melihat kepada masalah ini, jika tidak dibantu, tidak dibendung, adakah ia boleh memudaratkan individu tersebut, doktor? Memang kalau katakan selagi sepi itu tidak mengganggu fungsi hidup, ya, misalnya dia masih boleh keluar bekerja, dia masih boleh bersosial, dia masih boleh berinteraksi dan sebagainya, maka dia tidak jadi satu masalah besar. Bermakna dia masih ada kemampuan untuk cope dengan sunyi dia. Tetapi kita bimbang kalau sepi itu mengganggu fungsi hidup dia hingga membawa kepada kemurungan, depresi ataupun menyalahkan diri, bersunyi-sunyian dan kemudian mula mendengar bisikan-bisikan, berhalusinasi dan sebagainya. Itu sampai kepada tahap yang membahayakan. Jadi sebab itu kita kena lihat kalau misalnya kita rasakan bahawa ada kekurangan, kekosongan dalam jiwa, kita sahaja sebenarnya yang tahu, ya. Kenapa? Adakah sebab kita rasa tak ada kawan? Adapun kita rasa masalah yang aku lalui ini aku duk lalui seorang-seorang. Tak ada boyfriend. Tak ada boyfriend tu satu hal, kan? Tapi tak boleh nak kongsi masalah macam adik-beradik tadi. Baru nak cerita sikit,
bukan dia nak memahami, tetapi dibantainya lagi, akan dicari salah lagi, diungkit lagi, komplain lagi. Jadi stres, kan? Kita baru nak tu. Jadi sebab itu penting juga kalau orang yang sepi ni, kalau dia rasa betul-betul dia perlukan bantuan, dia pergi cari bantuan secara profesional. Sebab bagi orang yang sepi kadang-kadang kita kena faham banyak masalah hidup ni bukan orang lain bantu menyelesaikan. Banyak masalah hidup ni sebenarnya kita yang boleh selesaikan masalah kita. Diri kita bukan orang lain. Tetapi apabila kita serabut ataupun kita tak boleh nak fikir terus, tak nampak, maka kita tak nampak jalan keluarnya. Jadi bila kita mula jumpa orang mereka yang profesional, cerita, luahkan, tiba-tiba bila dengan soalan-soalan yang dilontarkan, sebab kalau kita jumpa coach, macam saya sebagai seorang coach, saya tak berikan penyelesaian kepada masalah orang. Tetapi kita cuba berikan soalan-soalan yang power, yang membuatkan dia berfikir dan dia berada pada satu tahap yang akhirnya dia nampak masalah dia secara menyeluruh, dia nampak jalan keluar, dia nampak apa yang dia perlu lakukan, apa perubahan yang dia perlu segera lakukan. Akhirnya, tiba-tiba bila tu dia tiba-tiba, saya dah nampak. Kita dapat lihat wajahnya berubah, baru dapat idea. Jadi nampak. Jadi kadang-kadang sepi ni sebab kita tak bercerita. Dan bila kita nak bercerita juga, kena pilih orang. Betul. Jangan diary boleh tak, doktor? Boleh. Diary, journal. Kan contoh misalnya anak-anak saya memang ada journal. Termasuk Tengku Suhaila yang Fatin kenal tu. Itu memang dia ada journal. Kan bila dia dimarah ke apa, dia akan bersendirian, dia akan tulis dalam journal dia. Kan? Dan kami ibu bapa tak dibenarkan tak boleh benarkan kan, tapi kami curi-curi juga. Sebab kita nak tahu. Kadang-kadang zaman sekarang orang tak tulis dalam jurnal, dia tulis kat Twitter. Pun boleh juga. Selagi bila kita membuat penulisan itu tidak menjadi bahan yang mana bertelagah pula pembaca. Yang kutuk kita balik dan akhirnya kita stres lagi. Kita ingat boleh luahkan. Tetapi orang kita kena faham netizen ni pelbagai latar belakang. Sebab tu saya galakkan ramai orang kadang-kadang belajar untuk mula menulis. Kan? Tulis blog, tulis apa. Kan? Dekat situ lebih selamat. Tak ramai orang nak komen daripada pergi ke media-media sosial. Betul, saya setuju juga. Sebab apa? Daripada kita sunyi, kita sepi, kita boleh jadi stres. Bila hujung kan macam tak membantu sebenarnya untuk kita meluahkan. Dia lagi menimbulkan masalah. Betul. Fatin, boleh tak kalau saya tanya kepada Profesor? Kalau kita bercakap tentang apa yang dikongsikan oleh doktor tadi, ada ruang ataupun cara untuk diri kita yang muda ni mungkin kita merasakan masih ada masa nak menulis, ada masa untuk meluahkan dan sebagainya. Tapi kalau ibu bapa ataupun warga emas ni, kadang-kadang mereka dah tak nak dah menyusahkan anak-anak mereka. Ataupun kadang-kadang mereka merasa jauh hati. Sebab anak-anak ni dah sibuk dengan urusan masing-masing kan. Mereka akan merasa jauh hati. Jadi mereka memang memilih diri mereka untuk sepi. Tak apalah nak, biarlah mak duduk kat kampung. Tak payahlah balik. Mak, minggu ni sibuk, tak sempat balik. Tak apa, tak balik pun tak apa. Sebenarnya mereka terasa hati dan mereka sepi. Kalau dibiarkan pula mereka ini, adakah ini juga boleh menjadi kepada faktor penekanan masalah seperti demensia, nyanyuk ataupun bagaimana tu, doktor? Prof? Untuk orang tua-tua, saya memang galakkan dia teruskan kehidupan walaupun selepas pencen ataupun selepas berumur 60 tahun. Kadang-kadang orang tua cakap, saya dah umur 60, dahlah berhenti semua. Tak payah bawa kereta, masak pun orang masak sebab dah tak boleh. Sebenarnya tak. Semakin kita berumur tu, kita perlu teruskan merancang. Jadi, kalau dia dah umur 60, saya kata, prepare yourself, bersedia untuk hari tua, masuk kelas-kelas. Tak semestinya kita kena bertulis luahkan perasaan. Kadang-kadang bila kita pergi kelas tu, kelas agama ataupun kelas dancing class, kadang-kadang orang suka dancing class, yoga class, exercise class, tai chi ke. Bila sambil-sambil buat tu, bercakap. Saya bila cakap tu, dia ada bincang. Kadang secara tak langsung, orang akan start cakap, saya punya anak macam ni. Dan kita pun start cakap, saya pun ada macam ni masalah. Jadi berlaku, tak rasa sunyi tu hilanglah perlahan-lahan. Dia tak semestinya akan hilang terus, tapi perlahan-lahan bila you mampu dan masih berusaha untuk teruskan kehidupan. Kadang-kadang bila kita muda, hidup kita dengan anak-anak kerja. Tu je. Betul. So sekarang bila dah berumur, kita kata cuba
uruskan kehidupan sendiri. Apa yang you nak buat? Itulah masa apa me yang time teringin. Pemimpin akan Apa sebaya, teringin. kan? So instead daripada anak kata tak dapat datang, tak boleh datang. Saya ada hal. You yang cakap, you dia yang busy. reject. Dia nak pula yang sepi. So bila dia cakap macam tu, kita tahu dia doing okay. So dia tahu ada plan dia. Lah waktu mereka tu diisi lah. Seronok juga dengar sebenarnya kan. Sebab dia ada kena-mengena juga dengan ibu saya. Dia duduk di Kuala Lumpur, sekarang ni berhijrah ke Pulau Pinang berdua dengan bapa saya. Dia mencari kelas-kelas untuk mengisi kekosongan. So bila kita dengar, oh dia macam hari ni ada kelas, dia kongsi dengan kita. Maksudnya dia gembira dengan dia keadaan gembira tu. kan. Selalu dia gembira. Prof dan juga doktor, itu Ibu Fatin pergi kelas dan tadi ada yang bercucuk tanam dan sebagainya. Ada tak agaknya kalau kita ni tak nak rasa kesepian dan sebagainya, dengan membela binatang ataupun kucing tu ada sebagai satu terapi juga? Ya, betul. Okey. Kadang-kadang orang tua-tua ni dia tak mampu, kata kaki sakit, tak boleh nak pergi kelas, online kelas je. Saya galakkan, adalah benda nak buat. Jadi bangun pagi, kucing nak makan. Jadi benda je penting. Nak beli makanan kucing ni kat mana. Dan ini juga berkenaan dengan bapa saya yang mempunyai 2 ekor kucing. 1 ekor tak cukup, dia tambah lagi 1 ekor. Lepas dia pencet. Okey, sama juga dengan apa yang nak kita kongsikan, laporan yang disediakan oleh Tasha ini. Jom kita saksikan. Mempunyai haiwan peliharaan yang manja seperti arnab atau kucing mahupun yang eksotik ternyata dapat mengisi waktu lapang seseorang itu, terutamanya bagi pencinta haiwan. Seringkali digelar sebagai bapa kucing, Azhan Riziarudin, 41 tahun, menjadikan kucing peliharaannya sebagai salah satu kawan baiknya sendiri yang sering melakukan pelbagai aktiviti bersama. Mula memelihara kucing kesayangannya sejak tahun 2017 lagi, bagi Azhan, Jibek adalah satu-satunya kucing yang tidak kekok untuk bersamanya membuat aktiviti lasak di luar. Setiap aktiviti saya memang akan bawa Jibek. Dia pergi mana, saya pergi mana pun dia akan ikut saya. Contoh kalau kata setiap minggu saya pergi aktiviti hiking, bawa berlari, berbasikal. Saya bawa dia sekali sebagai peneman. Dia pun tak banyak kerena, jadi senang tu nak jaga dia. Dia banyak kata bagi tuah dan rezeki kepada saya sendiri. Jibek ni memang istimewa lah kalau kata untuk saya lah kan. Bagi Azhan, sikap Jibek yang manja dan menyenangkan sedikit sebanyak memberikan sumber kebahagiaan buat dirinya. Azhan juga akui dia lebih banyak meluangkan masa melakukan aktiviti bersama si manja berbanding dengan rakan-rakannya yang lain. Saya tenang lah, kata bila dapat tengok kata ada dengan Jibek ni saya tenang lah. Kalau pada saya dia memang kata kawan baik saya. Even saya sendiri pun bahasakan dia sebagai apak, lebih kurang pada macam saya anggap dia sendiri sebagai anak saya kan. Kita ada kawan, walaupun kita bercakap dengan dia bukan nak layan sangat, tapi at least kita dapat hilangkan stres kan. Orang kata salah satu terapi nak hilangkan stres ni bila tak ada kawan, kucing lah yang kata dia macam ubat untuk jadi menghilang stres tu. Bagi Azhan, Jibek bukan sahaja dianggap sebagai kucing, malah haiwan itu kini sudah menjadi sebahagian daripada hidupnya sekaligus menjadi sumber kekuatan buat dirinya meneruskan kehidupan seharian. Yalah, kata dia ni bagus. Dengan adanya kucing ni, kata memang tak sunyi lah. Dengan dia ni boleh jadi peneman setiap masa tu, saya dapat sibukkan diri jugalah saya dengan dia kan. Kata bila menjaga kucing ni sama seolah-olah kata kita jaga anak sendirilah. Saya memang tak dapat bayangkan lah kalau kata Jibek ni tak ada. Segala kata aktiviti memang sepanjang 7 tahun ni memang segalanya memang saya dengan Jibek je. So kita akan rasa something yang memang tak cukup lah dalam hidup kan bila kalau lah kata apa-apa jadi dekat Jibek ni. Ternyata, memelihara haiwan peliharaan ini bukan sahaja dapat menghilangkan rasa sunyi pada waktu terluang, malah ianya juga dapat dijadikan sebagai terapi minda bagi si pecinta haiwan. Itu dia antara salah satu terapi juga yang mana kalau orang sukakan kucing, mereka ni disifatkan sebagai seorang penyayang, setia. Mak saya daripada arwah nenek saya sampailah mak saya sekarang ni, pagi-pagi bangun dia akan ada, kita tak bela kucing tu, tapi kucing tu memang akan datang belakang rumah sebab hari-hari dia bagi makan. Daripada bukan seekor 2 ekor ya, berpuluh-puluh ekor kat belakang rumah tu. Okey. Dan ini juga mungkinlah antara kata tips kan untuk kita menghilangkan kesepian. Okey, saya nak tanyakan kepada doktor. Ini daripada rakan kita di Facebook, daripada Shasha. Adakah doktor, kita terlalu sepi boleh menyebabkan kita kemurungan yang terlampau, atau adakah kita boleh pulih 100% disebabkan kesepian ni?
kesepian ni sebenarnya kalau kita tahu puncanya, kan kita tahu puncanya, tapi kita tidak ambil usaha untuk memperbaikinya. Bangkit. Tak tahu kan. Contoh misalnya kalau kita tahu bahawa kita sepi sebab kita ni tak ada kawan, kan? Cuba belajar untuk bersosial. Mulakan dengan aktiviti-aktiviti yang kita suka, kan? Sukan apa kita suka, hobi apa yang kita ada, kan? Apa yang kita. Jadi kita kena buka, kita kena lebih bersifat terbuka, belajar untuk buka ruang hidup kita kepada orang lain untuk mendekati kita. Kadang-kadang sepi ni kerana kita terlalu banyak penolakan dalam minda kita. Kan? Orang kawan suka makan kawan, orang lelaki tak boleh dipercayai. Ada persepsi. Dia ada persepsi-persepsi itu, kan. Jadi menyebabkan dia menolak untuk bersosial, untuk membuka peluang kepada orang untuk mendekati dia. Sedangkan hidup ni perlu orang, perlu kawan, perlu bercerita, perlu ada gelak ketawa. Kena ada sikit kebergantungan. Betul. Dan hidup ini perlu ada masalah. Kan? Kita jangan ingat hidup ni kalau tak ada masalah baru seronok. Tak. Masalah itu seronok. Keseronokannya apabila kita melalui fasa masalah itu dan kita dapat menyelesaikannya. Kan? Satu kepuasan, satu pencapaian, satu kejayaan. Dan ini mengisi emosi kita. Jadi oleh sebab itu, belajar untuk hidup yang lebih terbuka. Walaupun kita tahu di luar sana ada macam-macam ragam manusia. Belajar untuk kenal manusia. Belajar untuk lebih mendekati orang. Tingkatkan skill berkomunikasi, lihat apa dalam diri kita yang boleh kita kongsikan. Kan? Contoh misalnya kita ni pandai melukis. Jangan kita melukis seorang-seorang, cuba buat kelas, ajak anak-anak melukis. Kan? Jadi kita akan hilanglah rasa sepi tu sebab kita ada aktiviti dengan orang lain. Jadi kita penuhkan dengan aktiviti dan kadang-kadang aktiviti itu pula boleh menjadi sumber pendapatan kepada kita. Jadi tak ada ruang untuk kita sepi kecuali kita yang pilih untuk sepi. Okey, kita lock kata doktor tu. Kadang-kadang kita yang memilih untuk rasa sepi tu. Ini ada kaitannya juga dengan komen daripada penonton kita di Facebook. Daripada Juliana, dia kata kesunyian atau kesepian sebenarnya timbul kerana mungkin ada individu yang melalui detik hitam masa lalu. Lalu lebih suka menyendiri dan mengelak daripada berkomuniti dan berkomunikasi dengan masyarakat. Untuk atasi masalah ini bukan mudah, perlu kekuatan jiwa dan sokongan moral orang terdekat. Jadi mungkin ini kita boleh tanya kepada Prof lah, kan? Ini yang kita kata kadang-kadang dalam kalangan ibu bapa kita ni, dia memang memilih untuk sepi ataupun menyendiri. Satu, tak nak menyusahkan anak-anak. Kebanyakan mereka akan kata macam tak apalah, anak-anak dah ada hidup mereka sendiri, biarlah anak-anak bahagia, tak nak campur. Kadang-kadang ada yang mana pasangan mereka dah tak ada, mereka pun memilih untuk sama ada tinggal sendiri ataupun mereka sendiri yang menghantar diri mereka ke rumah-rumah tertentu kerana mereka tak nak menyusahkan anak-anak mereka. Bagaimana kita nak bantu untuk merawati masalah ini dalam kalangan masyarakat kita? Golongan orang tua-tua, especially golongan yang generasi sebelum ni lah, generasi 1980s yang sekarang 80 tahun, 70 tahun, semua generasi kata yang membawa kemerdekaan. So very tough person, very personality, very strong personality. Memang kebanyakannya tak nak bergantung dengan anak-anak. Bagi mereka macam dulu saya jaga, sekarang ni you nak jaga I, lepas tu kadang-kadang anak-anak pun bila menjaga tu kita suka dictate oh you buat ni macam ni, bangun pagi pukul berapa. So dia rasa macam we must lah. Sekarang nak kena dengan cakap. So kita galakkan support. Selalu bagi instead of selain daripada dia bagi arahan, kita dengar apa yang dia nak cakap. Bagi ruang pada orang tua-tua ni bebas. So saya sebenarnya tak galakkan anak duduk bawa parents duduk dengan anak. Sebab bila you bawa parents duduk dengan you atau keluarga ibu bapa duduk dengan kita, dia kata putus dengan komuniti dia sendiri. Okey, kata komuniti dia jiran sebelah, kawan, saudara sebelah. Pindah kawasan lah pindah maksudnya. Kawasan. Semua tu akan buatkan dia akan tiba-tiba kena mulakan cara hidup baru. Jadi dia akan terkapai. Tapi jadi, Prof, maafkan saya menyelit. Dalam kalangan masyarakat kita pula, kalau dilihat orang tua tu dia tinggal sendiri kat kawasan dia, persepsi dan stigma masyarakat dia kan kata anak dia ni anak ramai tapi tak jaga, mak biarkan begitu. Ataupun anak 7 boleh jaga macam mana? Mak seorang boleh jaga anak 7 orang tak berjaga seorang. Macam mana kita nak betulkan persepsi ni? Memang kalau jumpa kat klinik saya memang selalu cakap macam tu. Okey, saya nak bawa. Lepas kata mak punya muka macam dah tak nak dah. Saya kata pastikan dia selamat. Dia want freedom. Saya masih ingat masa dulu masa arwah ibu mertua saya, setelah bapa mertua meninggal dunia, jadi dia seorang dekat rumah dia. Kan? Jadi bila kita bawa dia, saya kata kesian mak, bawa.
dia boleh duduk 3 hari je. Macam-macam alasan dia teringat kata. ayam, Teringat semua benda. pokok. Kan? Jadi Tangga rumah pun tinggal. Tapi adakah ini normal lah, Prof dan juga doktor? Macam doktor katakan tadi, Prof katakan tadi kan, kadang ibu bapa merasa kita diktit ataupun kita mengawal ibu bapa. Tapi pula sebagai seorang anak, kadang-kadang dalam faktor usia ibu bapa kita yang semakin, orang kata keadaan kesihatan dia yang semakin merosot, kita takut keadaan fizikal dia. Kadang-kadang dah mata tak nampak ayah ni, tapi tetap nak bawa kereta hantar cucu pergi sekolah ataupun nak pergi kedai kopi dan sebagainya. Kita risau. Jadi sebagai anak, kita mungkin dilihat sebagai orang yang mengatur ataupun diktit. Tapi sebenarnya kita ni adalah sayang ibu bapa kita. Kita kalau boleh kita nak beri yang lebih baik daripada apa yang telah pun diberikan kepada kita selama ni, Prof. Ini masalah orang Asia lah. Selalunya kat overseas tak ada. Ada jawapan dia. Memang kat Malaysia tu masalah. Jadi kadang-kadang kalau jatuh sekali jatuh terus pindah bawa rumah you kan. Tapi sebenarnya bila dia jatuh rumah, okey tak boleh. Jangan ke dapur. Tiba-tiba tak boleh masak. Jangan ikat baju. Jangan buat kerja apa-apa. Duduk aje. Jadi kalau kita pun bagi sihat kan, tak boleh buat apa-apa, duduk. Lama-lama depression kot. Kita sayang. Tapi you sayang. Sayang tak boleh depression. Boleh depression, boleh menyebabkan dia terus jadi lemah. Tak boleh berjalan. Saya banyak masalah. Mak mertua dengan ayah mertua saya yang ada sekarang, ayah mertua saya umur 80. Mak mertua saya 70 lebih. Dia pilih untuk duduk di rumah sendiri. Dia tak nak duduk rumah anak-anak. Walaupun kita risau kan? Ya, tapi kita pastikan dia duduk rumah yang tak jauh daripada kami. Lebih kurang 5 minit saja. Duduklah apa. Dan kita cari seorang pembantu untuk bantu kerja-kerja rumah dia. Kan? Mana sebab kadang-kadang kita tak tahu kan orang tua. Dan alhamdulillah. Dan bapa mertua saya libatkan dia dalam bisnes-bisnes yang perlu jumpa orang. Sebab dia bekas guru besar. Dia tak boleh duduk saya saja. Jadi dia jumpa orang sana, jumpa orang sini, pergi kelas sana, pergi kelas sini. Bayangkan umur 80 lebih masih boleh pandu kenderaan. Maknanya dia sihat. Dia sihat. Sebab apa dia sihat? Sebab mentally dia kuat, sebab mentally dia sentiasa aktif. Tak kesepian. Tak kesepian. Okey, jadi Prof setuju atau tidak kalau kita sebagai anak ni peranan memberi kebebasan tapi kita mengambil tahu juga ibu bapa kita. Secara ringkas. Selagi tak membawa kepada bahaya atau keselamatan terjaga, rumah sendiri. Kalau perlu pasang CCTV, pasang CCTV. Kalau ada pembantu boleh masuk rumah, pembantu harian ke, pembantu yang stay. Sometimes diorang tak nak kan. Tapi as long as boleh mampu dia duduk bersendirian, benarkan. Benarkan. Okey, jadi saya banyak benda nak kena betulkan kan? Tapi saya memang tak ada anak, jadi saya memang dah tahulah apa perancangan masa depan yang saya perlu lakukan untuk diri saya sendiri. Okey, kena ada perancangannya. Jadi masa kita agak sangat-sangat mencemburui kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof dan juga Doktor datang perkongsian ini, dan kami harapkan anda penonton sedikit sebanyak adalah yang boleh kita perbetulkan sana sini ataupun kita ambil iktibar dalam kita mengelakkan kesepian ini, bukan saja untuk diri kita, insan sekeliling kita dan juga ibu bapa kita. Ya, dah bercakap-bercakap ni rasa lapar pula. Jomlah kita belanja awak makan jom. tahu Tapi kita nak berehat seketika, lepas ni kita belanja. Prof dengan Doktor nak lepas makan? sini. Tak ada. Boleh. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Cili hijau, cili merah, you marah. I love you bukan Alamak. Aduh, salah lah. Aduh. Apa ni? Okey. Itu pen tau. Itu pen lah, Wak. Okey, baik. Kita dah janji tadi kita nak kongsikan satu menu. Kita bersama dengan Puan Zarina Azilia Kadis. Dia membawakan tahu berlauk enak. Okey. Puan Zarina, apa yang enak tu? Ini menu yang cukup popular masa PKP. Betul. Masa PKP saya ni, pun. orang tengok menu ni betul buatlah kat rumah. Betul. Dapat idea masa PKP juga ke apa ni? Ya, betul. Oh, betul lah. Okey. Mungkin boleh kongsikanlah bahan-bahan untuk kita buat tahu berlauk ni. Okey. So dekat sini kita ada tahu soya, tahu telur, telur, ayam, perasa dengan garam, lobak merah, cili merah dengan daun sup. Okey, ini bahan-bahan ni bahan-bahan yang kita ada kat rumah lah kan? Betul. Kita nak tambah tolak tu ikut terpulang pada. Ada orang dia letak udang. Betul. Ada orang dia letak macam-macam lagi lah. Betul. Okey, kalau kita nak cakap tentang nak kisar tu, okey, kita nak kisar tu kita kisar sampai halus ke ataupun separa halus? Untuk yang bahan nak kisar ni, memang kita kena kisar halus lah. Okey. Supaya nanti bila kita kukus tu, dia punya tekstur tu lembut kan. Okey. Dan ini kalau kita tengok yang sedang Afiq buat ni, kita campurkan saja bahan-bahan tu semua ya. Betul. Betul. Okey, dan juga seterusnya apa lagi yang perlu kita lakukan? So nanti lepas bila kita dah kisar, selepas kita kisar kita akan kacaukan dengan bahan-bahan yang kita dah potong halus. So bila kita kacau, nanti bila kita makan tu dia akan terasa lah. Bila kita gigit, kita
terasa. Okey, betul. Berbeza dengan terasa macam mana? Sedap sangat. Sedap. Enak. Okey, kalau tadi kita tengok kalau tahu bergedil dia hujung baru dia celup dengan telur, tapi ini kita campurkan terus dengan telur. Dekat bahan kisar ni memang kita dah campurkan telur, tapi nanti masa kita nak goreng nanti kita akan sekali lagi lah telur sekali lagi. Okey, faham. Okey, kita masukkan lobaknya, cili. Ini ikutlah cita rasa masing-masing kan, tapi asasnya begitulah. Ada orang dia kisar semua sekali sama-sama. Tapi kenapa puan nak asingkan? Sebab kita nak bagi nanti bila kita makan tu kita ada terasa sayur-sayur yang kita masukkan. Crunchy itulah. Okey. Selepas kita dah kacaukan ni, kita perlu kukus dahulu tahun ni, betul? Betul. Berapa lama masa yang kita perlukan untuk kukus? Kebiasaannya dalam 20 minit. Okey. Ini dikukus dalam bekas tapoy bentuk macam ni lah. Tapi masa PKP dulu kita rajin sikit awak. Kita letak dalam masukkan dalam mangkuk kecil tu kan. Okey. Kalau sebegini sebenarnya saya suka makan yang dikukus ni. Macam ni pun boleh je kan? Boleh, tapi kita kena masukkan dalam oven ke dulu. Okey. Ataupun dalam microwave sekejap kan. Okey. Yang kukus ni tak boleh makan? Boleh juga, tapi takut ada orang tak kena kan. Ikut selera masing-masing lah. Okey. So kalau dari segi potongan pula, kita nak potong besar mana supaya gorengan tu nampak lebih sedap ataupun mesra dengan telur yang akan disalut nanti? So biasanya kita akan dalam bekas yang kita pakai ni kita akan potong 4x4 lah. Okey. Senang lah kan? Okey. Jadi sambil-sambil kita nak panaskan minyak, nak salut dengan telur kita ni. Kita nak cuba yang ini. Kita dah cuba 2 dah. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Nah, malah 1-3. Boleh. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih. Ini nombor 3 kawan saya punya. Memang sangat-sangat sedap. Okey, kita nak tahu berapa lama lagi nak siap dan mungkin boleh kongsikan jugalah di mana mereka nak dapatkan tips ataupun laman media sosialnya. Ni dalam kita akan goreng lagi dalam 1 minit 2 minit macam tu dah siap lah. So nanti boleh pergi ke Instagram saya tahubelauk.enak. Okey, baik. Sampai warna golden brown macam ni puan baru cantik kan. Sama nak tahu jugalah ada orang dia memang macam nak beli dan terus makan. Tapi ada orang juga kadang-kadang dia nak buatkan sarapan untuk anak pergi sekolah dan sebagainya kan. Ada tak kalau macam boleh dibeli dan digoreng semula ke ataupun ada tips tak nak simpan dia supaya tahan lama? Kami ada buat juga yang frozen punya. So yang frozen punya tu akan boleh tahan dalam masa 7 hari macam tu. Dekat freezer? Bukan kat freezer, dekat chiller je. Chiller je. Okey. So kalau kita nak simpan dekat freezer pun boleh, dia akan tahan lagi lama lah. Cuma kita kena kukus balik. Kukus semula lah. Yang tu buat 2 kali kerja pula Kita ambil yang langkah pertama tu lah. Okey, dan akan dapat sekali dengan cilinya. Betul. Cilinya sangat-sangat sedap. Sambal kicap, kita akan bagi juga dengan bawang goreng, daun sup dan juga cili. Lengkaplah Okey, baik. Okey, berapa markah? Yelah, tahu tak. 3 wak. Sebab awak pun takkan pandai buat kan. Okey. Tak sedap makan 3. Sebab saya nak kata tu. Kalau panas-panas lagi sedap. Betul. Okey. Kita nak tunggu tu ambil masa sikitlah. Dan harapnya lagi awak sedap makan 3. Sebab takut terkunyah nanti. Nanti penonton macam siar dek. Okey, nak tahu sedap ke tak sedap tengok betapa banyak yang kami dah makan. Separuh dah sebenarnya. Okey. Kalau selain daripada tahu belauk ni, ada ke makanan-makanan lain ataupun kuih-kuih lain yang dijual? Tak ada, memang kita fokus pada tahu belauk ni sajalah. Okey. Idea dapat daripada PKP dan sekarang perkembangkan lagi perniagaan ni. Okey. Mungkin boleh dikongsikan? Esok kita akan bersua kami juga insya-Allah dan kita akan bawakan topik kesihatan iaitu batuk berpanjangan. Ini bahaya, kita perlu ambil tahu apa agaknya sebabnya ataupun bagaimana rawatan yang sesuai untuk kita tangani masalah ini. Lagi-lagi kepada golongan yang berisiko seperti warga emas ataupun anak-anak kecil yang mungkin tak tahu nak bercakap ni, tapi mereka mengalami batuk yang berpanjangan. Pastikan terus bersama dengan kami. Dan bagi anda yang tak ada idea nak buat menu apa petang nanti, nak dihidangkan sebagai minum petang dan sebagainya, bolehlah cuba tahu belauk ni. Ataupun kalau rasa macam tak malas nak buat sendiri, follow Instagram tadi tu. Terima kasih banyak-banyak Hafiz Zarina atas perkongsian. Dan untuk anda, terima kasih 1 jam bersama dengan kami insya-Allah. Kita jumpa lagi esok. Terus jaga diri anda, okey? Bye-bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi.
Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini